Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada online pagi ini? Hari ini berapa bulan ni? Hari ni 26 hari bulan 1 2023 hari Khamis. Siapa pagi ni yang ada online, yang belum masuk kerja ke atau mungkin baru balik kerja? Okey. Ataupun ibu-ibu suri rumah yang baru lepas hantar anak balik sekolah. Okey, siapa ada online tu jom online bersama Kak Nida, live sama Kak Nida, borak-borak dengan Kak Nida. Assalamualaikum kepada Syakila Ramlan. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat pagi-pagi dah join Kak Nida ni. Lepas hantar anak sekolah ke macam mana tu? Kepada Norma Sarah, terima kasih join Kak Nida. Noriza Sari. Alright, kawan-kawan Kak Nida ni jom. Kita borak-borak kepada Lin Loga. Lin, tadi Kak Nida perasan nama Lin ya. Ida Luvida. Okey, terima kasih jangan Kak Nida. Wani, Roslina Tago, Bibiana Dongawali, Sakura. Okey, ada tak daripada Indonesia? Cuba angkat tangan sikit. Cuba hai sikit kepada Kak Nida. Miss Rim Bibit. Mungkin daripada Indonesia. Kak Nida pun mencari kawan-kawan daripada Indonesia yang nak menyimpan emas ni. Sebab apa? Kita dalam masa yang sama, kita dekat Public Go bukan saja ada untuk penyimpan emas daripada Malaysia. Dari Indonesia pun ada sebab kita pun ada cawangan dekat Indonesia, Bandung, Jakarta dan juga Yogyakarta. Terima kasih kepada Syarif 472. Ini mesti bulan 4 lahir tahun 72. Betul ke? Macam sama je. Okay. So, siapa yang online tu, jom kita borak. Kak Nida pun mencari-cari kok ada kawan-kawan yang online. Kita boleh sama-sama online. Kita sama-sama borak. Okay, apa-apa yang pagi ini, bagi semangat sikit. Hari Khamis, nak hari esok Jumaat last day kerja. Siapa ada Alam Kak Nida, apa khabar? Lama tak nampak. Kenapa lambat? Kak Nida tadi preparekan, Kak Nida tengok sama ada promosi 10 kali bayar ada lagi ke tidak. Jadi Kak Nida preparekan dulu. Tengok ada lagi. Promosi Okay. 10 kali bayar ni kan, dia patutnya dah habis ni. Tapi actually dah nak start balik. Maksudnya masih panjang lagi ni. Peluang untuk kita nak ambil promosi 10 kali bayar. Bila kata Tuan Syukur nak live kan, hari apa? Hari ni Jumaat. kan esok. Jumaat katanya esok. Yes. Jadi maknanya promosi ni masih panjang lagi. Jadi ada kawan-kawan Kilinci 200 Nazra Afifi. Okey, promosi kalau kata 10 kali bayar ada, peluang untuk kita membeli emas yang lebih besar tu ada kan? Yati? Betul. Rugi tau kalau tak rebut EPP 10. Betul tak Kak Nida? Inilah Betul. peluangnya kita nak dapat ikut bajet kita. Kalau selepuk, contohlah kalau nak selepuk 10 gram, 260 lebih kan Kak Nida kan? Tadi 2,600. Kak Dida semak untuk 10 gram hari ni punya dalam pukul 8 suku 288 per gram. Okey. Kalau account gap memang hari ni harganya 286 per gram. Itu untuk account gap. Untuk promosi 10 kali bayar sebab dia revise setiap 20 minit. Jadi bila dia revise setiap 20 minit, jadi kita terpaksa bila nak lock tu ikut kepada harga semasa ketika itu. Okey. Kita tak katalah 288 tu adalah fix untuk APP. Jadi dia ada turun naik sikit je. Kadang-kadang 288, 287. Harga final semasa kita lock order. Betul? Yeti? Dia time ni jangan lepaskan peluang. Kalau ada bajet 200 lebih, kita boleh ambil yang macam dekat Kak Nida tu. Kalau kita ada bajet 100 lebih je, kita dah boleh dapat dinar. Sebenarnya Kak Nida, ramai member saya sibuk tanya, weh macam mana kau dapat dinar? Saya tanya dengan dia, kau ada bajet 100 lebih? Fikir-fikir kan, mula-mula kan 1,000 lebih macam tu kan. Kau ada bajet 100 lebih tak? 116, 120 lah saya katakan. 120, 116 boleh lah. Hari ni 122. Boleh. Hari ni 122 kan? 122 setiap bulan, bayar selama 10 bulan, dah boleh dapat dah. Untung ke? Untunglah kan Kak Nida. Untung sangat-sangat kan. Sebab apa? Kalau nak kata 100 lebih tu, sekejap je kita bawa Capchi, sekejap je kita bawa McD, habis. Settle. Sekejap je masuk shopping complex, settle. Kan? Bawa anak jalan-jalan. Okey, bukanlah kita kata tak boleh bawa anak jalan-jalan. Maksud dia,
ada allocation untuk simpanan jugalah. Untuk kita juga, untuk keluarga kita juga. Terima kasih kepada Rainy Rains join Kak Nida. Okay. Pagi ni ada yang join datang dan pergi sebab mungkin nak masuk kerja. Yati pun nak masuk kerja ni kan 8.30. Sikit lagi, 2 minit lagi. Tapi okeylah kita Okay. penutup. Tuan, saya pun ada Ah. sahabat-sahabat yang join, keluar join, yang share live. Terima kasih banyak-banyak perkongsian ni. Cuma macam biasa pesanan kita, sebab apa ni Kak Nida ni awal tahun 2023. Kena setkan matlamat. Perkongsian Ya. saya tadi Kak Nida dengan diorang ialah Jabatan Perangkaan dah keluarkan table baru B40, M40, T20. So kita ni dah tahu kita dekat mana, jangan berlengah lagi. Tak payah fikir, oh aku ni T20 susah ni. No. It's about simpanan. Dia bukan berapa pendapatan kita, tapi Betul. berapa simpanan kita. Banyak. Berapa banyak simpanan yang kita buat. Sebenarnya besar atau kecil gaji itu adalah consider income yang masuk. Tetapi daripada income tu, adakah kita buat saving? Okey, berbeza dengan orang gaji kecil buat saving, dengan orang gaji besar tak buat saving tapi banyak liability. Maknanya nak cakap hutang tu segan sikit kan sebab macam semuanya bank punya kan. Liability sikit lah. Tukar sikit istilah tu. Maksudnya hutang lah tu kan. Okey. Jadi kalau misal kata adik-adik kata nak membeli rumah ke, nak membeli kereta ke, sekarang ni beli emas dulu berdikit-dikit, lepas tu besok dah kumpul boleh convert kepada aset yang lebih besar. Betul. Dan memang sifat emas tu, ya Allah, saja nak share dengan Kak Linda, kebetulan hari tu bercuti. Selalunya Pergi mana? Pergi Melaka, ada kenduri dekat Tampin. So balik tu kita jalan ada kat Irfan Musa. Saya ni Kak Nida serius cakap, memang saya seorang boros. Saya mengaku saya seorang boros. So pergi Irfan Musa tu selalunya dia macam tempat handbag tu wajib lah. Handbag ke kasut kan. Tapi memang niat nak belanja hari jadi anak. Tapi lepas keluar tu tak ada rasa nak singgah. Sebab ada terfikir ni, nanti aku nak tambah satu ni lah. Nak tambah satu ni nak buat EPP lah. Masa tu sebab harga tengah fluctuate kan. Tengah 29, 28 masa tu kan. So rasa macam nampak dah kat situ memberi kesan pada diri sendiri supaya tak boros. Memang dia mengawal sifat boros. Okey, itu cara Yati kan? Okey, macam Kak Nida, hari ni pun kebetulan hari jadi anak Kak Nida ni. Yang nombor 4, nombor 5 yang bongsu tu. Okey, jadi kan dulu kita bagi hadiah hari jadi anak, kita bagi Wandi masuk Kak Nida punya live. Wandi. One day. Wandi masuk. Okey, jadi kan dulu kita bagi hadiah kan. Kita beli barang-barang kan. Kali ni kita masukkan ke account Gap. Kan at least 100 tu boleh lah kan, walaupun 0.3 gram at least. Banyak tu. Okey, 100 masuk account Gap, tapi belilah nanti kek kan, bagi sedap dia ataupun belikan hadiah pun belilah barang sekolah, beg baru ke, kasut baru ke kan. At least something. Dia bagi kat Nida topi. Alright, jadi maksudnya macam Yati cakap tadi, macam Kak Nida tadi, hadiah hari jadi kita tukar kepada akaun Gap 100. Macam Yati cakap tadi, nak berbelanja tu ada aura tu nak berjimat cemat tu ada kan? Betul sangat. Okey, lagi satu tips Yati, misal kata Yati nak bawa anak jalan-jalan, okey. Daripada contohlah kita bawa RM500 ke ataupun RM1,000 kan? Ambil 100 dulu, masuk saving dulu. Ambil 100 daripada tu, masuk saving dulu. Jadi yang balance tu belanja lah. Jadi maknanya kita dah asingkan dulu, siap-siap dulu. Betul. Itu tips yang berguna sebagai penutup untuk saya fikir ini, untuk saya ini. Nak kena masuk kerja. Masuk kerja. Terima kasih banyak sudi live sama-sama. Tapi apa-apa merah juga ya. Merah juga ya. Jangan lupa kita buat simpanan emas. Betul Kak Nida 2023. Betul. Apa lagi? Jangan berlengah. Jom. Alright. Terima kasih Kak Nida. Jangan bertakut. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia kat atas. Saya ada Faizal, saya ada user. Terima kasih Faizal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa pagi. Atau malam ni. Okey, terima kasih pada Yati Kanola. Beliau sharekan kepada kita kan, bawa anak jalan-jalan tu. Okey, terfikir untuk jimat untuk emas. Okey, terima kasih Tuan Wandi. Tuan Wandi ni ada lagi ke? Ataupun terima kasih bagi Kak Nida banyak like. Okey, terima kasih sangat-sangat. Tuan Wandi ni adalah salah seorang dealer hebat yang kita sama batch.
kita sama grup. Okey, kita sama-sama berjuang memperkenalkan emas kepada kawan-kawan. Sebab apa? Kita sebenarnya bukan peniaga emas. Jangan salah faham. Dekat Public Gold ni, dealer-dealer Public Gold bukan peniaga emas. Kita adalah pembimbing emas yang memberikan informasi kepada anda semua tentang kelebihan menyimpan emas. Okey, lagi-lagi yang ada 4 kaedah kat Public Gold ni. Okey, sebelum Kak Nida sharekan apakah faktor-faktor yang kita kenapa menyimpan emas ni selain daripada fokus pada harga, Kak Nida sharekan dulu 4 kaedah yang ada kat Public Gold ni. Pertama adalah melalui account gap. Kita boleh mula dengan serendah RM100 saja. Daftar tu memang percuma. Berdikit-dikit kita menyimpan, at least ada simpanan masa depan. Okey, boleh mula dengan serendah 100 tu bersamaan dengan 0.3 SS gram lah, saya belakang-belakang tu sikit, ikut kepada harga gap ketika kita beli. Contoh hari ni kan 1 gram adalah RM286 1 gram. Jadi kalau nak mulakan, boleh mula paling rendah RM100 pun dah boleh kita nak menyimpan emas. Jadi kalau kepada anda yang tak nak terikat dengan sebarang syarat bulanan, kata bajet bulan ni terhad, bajet bulan ni tak ada, account gap paling sesuai untuk anda. Macam Kak Nida, okey, Kak Nida suka ambil promosi 10 kali bayar. Ini yang kaedah yang kedua. Promosi 10 kali bayar, kita boleh lock out barang. Contoh kita boleh lock ni, bunga emas 10 gram ni, kita boleh lock buat 10 kali bayar. Habis bayar, post berinsurans kepada kita. Okey, bila kita buat kaedah promosi, ambil promosi 10 kali bayar ni, kita seperti disiplin konsisten menyimpan 1 bulan 1 gram. Jadi kita dah lock dah ni, kita dapat emas yang lebih besar. Macam Kak Nida ni beli 2019, okey, pada harga RM214, hari ni 2023 harganya dah naik RM286. Bayangkan kenaikan harga tu, RM720 kenaikannya. Berbaloi tak membeli emas? Jadi maknanya emas adalah sesuai untuk jangka masa panjang. Promosi 10 kali bayar sekarang tengah ada. Siapa nak lock order, klik bio link Kak Nida. Kita lock order untuk promosi 10 kali bayar. Paksa diri untuk menyimpan emas. Okey, yang ketiga adalah melalui belian tunai. Kalau mereka yang ada bajet ekstra tu, terus beli emas yang ikut kepada bajet kita. Nak tunai 1 kilo pun ada. Okey, nak 10 gram, 20 gram, banyak. Kita ada gold bar dalam bentuk bunga emas yang macam ni, 4 segi tepat ni, dan juga dinar. Okey, dinar ada setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Semua boleh buat promosi 10, ambil grab promosi 10 kali bayar. Contoh yang ini, bunga emas 10 gram ni, semasa Kak Nida semak harga ni, sebab harga revise setiap 20 minit. Jadi semasa Kak Nida semak tadi ni, harga 1 gram sebulan adalah RM288. Bulan pertama, yes, extra sikit sebab campur dengan EPP premium dan juga gold premium. Jadi bulan pertama je RM314. Bulan 9 bulan seterusnya adalah RM288 untuk bunga emas 10 gram. Bayangkan yang ini Kak Nida dapat dah kenaikannya dah RM720 dah. Kak Nida beli 2019. Sekarang ni 2023. Ia sesuai untuk jangka masa panjang. Jangan kata nanti bila sekarang ni kita masih bertangguh, lepas tu 3 tahun akan datang kita akan rasa alamak menyesalnya tak beli dulu. Jadi sebelum menyesal kemudian hari, baik beli daripada sekarang. Okey, kita paksa diri asingkan siap-siap daripada gaji kita sebelum berbelanja. Paling tidak RM100 melalui akaun gap ataupun ambil promosi 10 kali bayar ni RM288. Okey, habis bayar post berinsurans pada kita. Okey, yang selain pertama akaun gap, kedua promosi 10 kali bayar, ketiga belian tunai, ada bajet ekstra, beli secara tunai, dan yang keempat account gap tadi tu kita bebaskan bila-bila masa kita nak buat simpanan, tak ada terikat dengan syarat bulanan. Yang keempat adalah option untuk auto debit. Maknanya kita dah set dah 1 tahun, terus tolak daripada account bank. Dapat gaji terus kita tolak daripada account bank. Yang ambil auto debit account gap ni boleh rebut promosi menang bunga emas 10 gram ni. Setiap bulan ada cabutan bertuah. Itu yang ambil promosi auto gap, minimum RM200. Okey, best tak?
Simpan emas, menang emas. Inilah promosi yang ada dekat Public Gold. 4 kaedah ni. Jangan lupa rebut peluang, tak kisahlah kita ni bankrupt ke, blacklist ke, tak ada sebarang syarat kelayakan keuangan. Tak ada sebarang syarat kelayakan latar belakang kita punya background banking ke, ada problem ke, bankrupt, muflis, blacklist, tak masalah. Asalkan minat nak menyimpan emas dalam akaun gap, boleh mula seawal usia adanya MyKid untuk anak-anak kita, kita panggil akaun gap junior. Untuk dewasa, untuk yang promosi 10 kali bayar, 18 tahun ke atas. Jadi pelajar-pelajar, bagus kepada Cik Faizah Saidin buat auto debit. Betul, kita ada cabutan bertuah kan? Jadi kita grab peluang tu, simpan emas, menang emas. Terima kasih kepada Cik Puan Faizah Saidin. Okey. Assalamualaikum. Asrizal. Asrizal dah join dah kat Nida ni. Asrizal. Su kat mana tu? Su tak join lagi ke ataupun sibuk? Terima kasih kepada siapa ini? Azlan, PhD tu. Okey. Terima kasih join kat Nida. So, 4 kaedah itu adalah kaedah yang mampu milik, mudah, murah, telus dan patuh syariah. Kelulusan kepatuhan syariahnya kita di Public Gold adalah diterima daripada Amani Advisor Sdn Bhd, di mana pengurusinya adalah Datuk Tan Sri Daud Bakar. Okey, Datuk Tan Sri Daud Bakar dulu merupakan penasihat kepada Bank Negara dan juga bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Okey, so kepada anda itu 4 kaedah. So Kak Nida sharekan kelebihan kita nak menyimpan emas ni. Kita nak menyimpan emas ni mesti ada objektif, mesti ada matlamat, mesti ada cita-cita. Assalamualaikum Asrizah, terima kasih. Balik kerja ke atau nak masuk kerja ke? Ini mesti selalu tegur Kak Nida ni. Terima kasih sangat-sangat. One day, satu hari insya-Allah kita boleh jumpa. So ada kat room Kak Ita. Oh, dia join Kak Ita punya lah. Terima kasih join Kak Nida punya lah. Okey. Terima kasih sangat-sangat. Baru balik. Alright, insya-Allah one day kita jumpa ni. Training dekat Zoo kat Public Gold ke Menara Public Gold, jom kita join. 25-26 ni kita ada training, jom kita join. Bawa Su sekali. Okay. Sambil itu kita ada factory sale juga dekat Menara Public Gold di Jalan Tun Razak. Kepada anda yang mungkin tak nak membeli secara online, takut membeli secara online, boleh datang ke Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Okay. Kalau misal kata jauh, dekat branch pun ada pada tarikh berikut. Nanti akan diumumkan dekat branch tarikhnya sama ada 25-26. Tapi kalau kat Menara Public Gold adalah pada 25-26 Februari. Bulan 1 dah buat awal bulan dulu. Jadi untuk bulan 2, lock the date, datang beramai-ramai dekat Menara Public Gold, beli emas terus, ambil terus bawa balik. Kepada yang mereka yang takut mungkin pernah kena tipu, kan, takutlah nak beli online ni, takut nak buat transfer online ni, boleh beli terus dekat Menara Public Gold. Okey, terima kasih Azrizal share lah Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat Kak Nida, hargai sangat-sangat. Okey, so Kak Nida sharekan 6 faktor kenapa kita nak menyimpan emas lain daripada kita fokus tentang kenaikan harga. Tadi kan Kak Nida bercakap, Kak Nida dapat keuntungan ni RM720 sebab Kak Nida beli 2019. Sekarang ni 2023. Jadi kepada anda yang baru nak mula menyimpan emas, beli sekarang. Jangan kita kesalkan yang dulu, mana boleh nak patah balik ke belakang. Jadi beli sekarang untuk beli dan tunggu. Beli dan tunggu, jangan tunggu-tunggu nak beli. Jadi itu selain daripada fokus pada kenaikan harga, faktor utamanya adalah sebagai pelindung nilai. Pelindung nilai tu maksudnya kita bercakap tentang inflasi lah. Emas ni dalam jangka panjang dia adalah kalis inflasi. Inflasi tu apa Kak Nida? Saya tak tahu, saya tak faham. Okey, tak apa. Dulu kan, masa kita kecil-kecil kan, macam Kak Nida, zaman Kak Nida lah kecil-kecil ni. Kak Nida punya belanja duit sekolah 30 sen saja. 30 sen dah boleh dah cover nasi lemak dengan air. Ataupun mi dengan air. 30 sen saja. Zaman sekarang ni, zaman anak kita ni, kalau tak RM3, RM5. Itu biasanya belanja anak. Kalau RM10 tu memang dah mewah sangat lah tu. Jadi zaman untuk Kak Nida 30 sen. Anak Kak Nida ni
RM3 sekolah kebangsaan, RM2 sekolah agama. Beza tak? Jadi maknanya hakikatnya dia beli barang yang sama juga. Beli air dengan sama ada nasi lemak ataupun mi. Itu dia punya. Jadi maksudnya kuasa beli duit makin menyusut untuk dapatkan barang yang sama. Jadi emas dia bukan kalis inflasi. Emas adalah kalis inflasi. Duit kertas dia terjejas dengan inflasi. Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Emas ni kan sejak 1400 tahun dulu masih lagi konsisten nisbahnya. 1 ekor kambing dengan 1 dinar 4.25 gram tu masih boleh ditukarkan. Sejak 1400 tahun dulu. Tapi kalau duit kertas kan, contoh tadilah kita belanja 30 sen, anak kita belanja RM3 plus RM2 sekolah agama, sekolah kebangsaan. Jadi sehari RM5. Beza kan? Jadi kalau kita bagi 30 sen, apa yang dia boleh dapat? Tak dapat. Kuih pun 50 sen. Rasanya hari tu Su ada cakap dengan Kak Nida tau, Azrizal. Kak Syahal dekat Kelang, kuih 70 sen ya, tak silap Kak Nida. Beli dan terus lihat ke depan. Yes. Kuih 70 sen ya kat area Kelang. Macam Kak Nida kat sini 80 sen. Ikut pada saiz tu ada yang RM1. Itulah. Beza kan? Itu maksudnya emas ni adalah pelindung nilai. Maksudnya duit kertas terjejas dengan inflasi, dengan kuasa beli makin menyusut, tapi emas dia tetap meningkat nilainya dari masa ke semasa. Kita dengan duit kertas terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Jadi emas ni adalah pelindung nilai. Ingat tu, 1 kambing dengan 1 dinar masih lagi konsisten sejak 1400 tahun dulu lagi. Jadi emas berbaloi tak kita simpan. Okey, itu antara satu faktor pertama. Yang kedua, dia mudah dicairkan. Mudah dicairkan tu maksudnya kalau kita ada emas ni, contoh kan, kita terdesak. Kita terdesak kadang-kadang, mana tahu kereta breakdown ke, kita bercakap tentang kita tak tahu apa akan berlaku akan datang. Jadi kita menyimpan emas ni untuk akan datang. Yang kita menyimpan sebelum kita memerlukannya. Jadi itu maksud dia, simpan untuk masa depan. Macam Azrizal cakap, beli dan terus lihat ke depan. Yes, untuk masa depan. Jadi kalau terdesak, hantar saja ke Arano, dia bernilai. Hantar saja ke Arano, kita dapat tunai segera. Okey, bila kita dapat tunai segera, habis saja urusan kita, kita bayarlah berdikit-dikit dekat Arano tu, kita dapat emas kita balik. Okey. Kalau kita kata yang ini bunga emas 10 gram. Kalau kata gold bar 1 gram ni pun boleh diterima dekat Arano. Okey. Kita kalau bisa kata yang ini adalah suku dinar. Suku dinar ni consider 1.0625 gram. Dia bukan 1 gram, 1.0625 gram adalah suku dinar. Yang ini beli dalam 300 lebih. Okey. Kita boleh dapat dekat dalam 200 lebih. Okey. Kalau kita terdesak, contoh kita nak perlukan duit tiba-tiba, kita tak payah meminta-minta pada sesiapa. Kita ada emas kita ni, hantar je lah sekeping 2 ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi, kita ada security, insurans dekat sini. Emas adalah insurans kepada kekayaan. Maksud insurans kepada kekayaan tu, bila kita terdesak, kita boleh menggunakannya untuk cover kita punya keperluan yang kita sedang alami masalah ketika situasi yang kita tak rancang. Kan? Contoh gaji kan. Gaji biasa kita punya komitmen tu adalah fix. Nak bayar ini, bayar itu, bayar air, bayar api, bayar motor, kereta, dah fix kah? Melainkan kita dapat bonus. Melainkan kita ada income yang kedua. Okey. Tapi kalau misalnya kata kita dah asingkan siap-siap untuk emas 10% paling tidak, ataupun ada bajet ekstra, boleh upkan 15%, ikut kepada kita punya komitmen kiri dan kanan. Kalau lebih, lagi baguslah. Tapi kata Yati Kanola tadi, tak semestinya gaji tinggi tu ada simpanan. Tak kisah gaji tinggi atau gaji rendah, yang penting ada buat simpanan atau tidak. Gaji rendah adalah better orang yang bergaji rendah tapi ada simpanan daripada orang yang bergaji tinggi tapi tiada simpanan. Nilai kekayaan tu adalah bukan berapa tinggi gaji kita, tetapi berapa banyak simpanan yang kita dah buat.
Okey. Itu boleh dapatkan buku, daripada buku-buku keuangan ni. Banyak yang kita boleh dapat ilmu. Banyak yang pakar-pakar keuangan, pakar-pakar otak-otak emas sharekan kepada kita. Nilai kekayaan bukan kepada berapa banyak gaji yang kita ada. Beli buku ni tau. Beli dekat PG Mall. Nilai kekayaan adalah berapa banyak simpanan yang kita buat. Okey. Kalau misal kata kita membaca buku-buku ni, dia memberikan kita ilmu emas, di mana kalau harga tinggi naik, harga tinggi kita senyum, harga rendah pun kita tetap senyum. Kita dah bersedia sebab kita dah ada ilmu emas. Yang penting bila beli emas kena grab ilmu. Okey, ilmu emas itu lebih penting daripada emas itu sendiri. Kenapa? Kalau misal kata beli emas tak ada ilmu, nanti emas itu habis saja. Habis je jual balik, habis saja aranukan tapi tak tebus balik. Jadi kena ada ilmu emas. Dah beli emas kena ada ilmu emas. Okey? Yang ketiga, aset mampu milik. Apa yang dikatakan dengan aset mampu milik? Yes lah. Kalau misal kata kita nak beli rumah, bolehkah kita beli tangga dulu? Beli tingkap dulu? Beli pintu dulu? Tak kan? Tetapi emas, dia kita boleh beli berdikit-dikit. Beli sikit-sikit lah. Beli bulan ni 1 gram. Ada 1 gram. Beli bulan kedua lagi 1 gram. Dah jadi 2 gram. Kalau kita tak beli berdikit-dikit, mana maunya dia nak jadi banyak kalau kita tak ada bajet. Jadi dia sesuai untuk mereka yang ada bajet terhad tetapi memikirkan untuk kepentingan simpanan. Jadi kaedah yang sesuai untuk kita, emas ni dia boleh beli berdikit-dikit. Mampu untuk semua golongan. Kenapa? RM100. InsyaAllah kalau kita asingkan, contohlah Kak Nina RM1 pun saya tak boleh. Tak apa. Bulan ni kumpul RM50, bulan depan kumpul lagi RM50, RM100 tu masuk untuk bulan yang kedua. Paksa diri nak menyimpan. Okey, tak ada juga RM50. RM20. Okey, 5 bulan kita kumpul, letak tepi, letak tempat yang selamat, jangan gunalah. Okey, lepas tu masuk dalam account gap. Berdikit-dikit. Orang kata tak ada, tak apa. Bak kata Tuan Irfan Khairi, pay yourself first tu maksud dia selalu sebut pay yourself first. Asingkan sebelum berbelanja bila dapat gaji. Reward diri sendiri. Rewardkan kita punya hasil daripada kita bekerja tu, kita bagi reward. Kita bagi hadiah untuk diri sendiri. Kalau misal kata semua dibelanjakan, mana simpanannya? Cara yang diberikan oleh pakar, reward diri sendiri, asing sebelum berbelanja bila dapat gaji tu. Siap-siap asing. Okay? So, mampu milik sebab boleh beli berdikit-dikit melalui account gap ataupun kita ambil promosi 10 kali bayar. 1 dinar tu dalam RM122 sebulan. Bunga emas 10 gram dalam RM288 sebulan. Paksa diri tu. Emas ni memang kena paksa. Kalau tak paksa, tak menjadi. Okey? Memang mampu milik sebab emas boleh dibeli berdikit-dikit. Yang seterusnya, emas ni adalah mudah alih. Okey? Mudah alih tu maksud dia, kita ambil ni kan, masuk di dalam beg, boleh tak kita bawa ke mana-mana? Okey, kita bukanlah bercakap tentang takut kena rompak tu. Itu kalau kita masuk account gap, okey, kita dah ada dalam account gap, kita ada emas, kita dah tak risau dah. Okey, ini maksudnya kalau kita travel. Travel contohnya, terima kasih Azriza bagi apa Kak Nida ni? Makanan roti canai. Betul. Kak Nida belum sarapan. Terima kasih bagi nasi lemak. Okay. So, boleh travel. Contoh kan, masa tahun lepas. Bulan 9, hujung bulan 9, Kak Nida pergi umrah. Kak Nida bawa lah ni beberapa keping ni. Konon nak standby lah. Standby misal katakan, Kak Nida pun tak bawa banyak cash kan. Sebab kita semua dah dalam package umrah tu, jadi makan semua dah siap dah. Jadi kita tak bawa banyak cash. Kak Nida just bawa dalam RM1,000 aja. Itu pun tak digunakan sebab kita bukan objektif untuk shopping. Kak Nida bukan objektif untuk shopping. Bila bawa balik Malaysia balik, Kak Nida tukar balik pada duit ringgit. Hanya untuk standby saja sebab objektif Kak Nida bukan shopping. Jadi Kak Nida bawa RM1,000 aja pergi suami isteri. Lepas tu Kak Nida bawa emas. Jadi emas kita ni, kepada ada juga kawan-kawan Kak Nida yang dia tak bawa cash tapi dia bawa emas, boleh dijual kat sana. Emas diterima dekat sana. Maksudnya emas adalah mobile, bawa dengan kita, boleh diterima di semua tempat.
Best ke tak best? Jadi dia tak tolak emas sebab emas adalah mata wang dunia sebenarnya. Diterima di seluruh dunia. Mobile boleh bawa dengan kita. Okey, kalau emas adalah aset mahal yang mobile boleh bawa bersama kita. Rumah, yes, kita perlu rumah. Itu dalam keperluan, yes, kita perlu rumah. Tapi kalau misal kata berlaku peperangan, kita bercakap dari zaman-zaman peperangan dululah. Rumah boleh tak kita bawa bersama kita? Tak boleh kan? Tapi emas boleh tak bawa lari bersama kita? Yes. Ada limit tak Kak bawa emas tu? Masa Kak Nida pergi tak ada siapa-siapa check pun. Sriza, Kak Nida rasa tak ada limit kot. Tak ada siapa-siapa check pun. Kak Nida je saja masuk bawa dalam handbag. Sebab dia tak ada, dia lalu dekat custom tu tak ada masalah pun. Boleh saja. Alright? Jadi Kak Nida rasa tak ada limit kot. Tak ada siapa-siapa yang bagi syarat ke, letakkan syarat ke. Kak Nida bawa masa tu 10 gram dengan beberapa keping gold bar ni. Tak ada siapa check pun. Mungkin masa tu Kak Nida terlepas kot. Tapi tak pernah dengar pula ada syarat untuk limit nak bawa emas kat sana. Okay. So, dia mudah alih. Okay. Contoh Kak Nida cakap tadi, emas tu bila bezanya aset emas dan juga aset hartanah, bila berlaku peperangan, rumah tu kita tak boleh bawa bersama kita, bawa lari. Tetapi emas, yes, insya-Allah memang boleh bawa bersama kita. Dan kita boleh gunakan untuk kehidupan di tempat lain. Jadi emas ni adalah mobile, boleh dibawa bersama kita. Itu maksudnya mobile. Okey, emas sebagai modal pusingan. Okey, kepada kawan-kawan kita yang berniaga, mungkin ada berniaga kecil-kecilan ke, ataupun mungkin baru nak buka perniagaan ke, mungkin mana tahu ada kawan yang baru nak buka warung burger ke, ataupun warung kedai makan ke. Okey, yang emas yang anda miliki ni boleh dijadikan modal pusingan. Okey, misal kata kita nak mulakan kita punya perniagaan tu, emas yang kita dah ada beli berdikit-dikit tu, hantar kat Rano. Jangan jual, sayang dek, kita dah ada kan. Kalau misal kata tak nak fikir tentang nak tebus balik ke Rano, bolehlah jual. Jadi, yes, better bawa emas untuk travel. Yes, insya-Allah. Selamat, insya-Allah lah. Kita minta dilindungi masa travel tu. Kak Nida pun tak fikir pun, dalam beg tu je masuk. Jadi, memang convenient untuk bawa bersama kita, insya-Allah. Tak masalah. Okey, kita tawarkan pada Allah lah. Kita jangan bercakap dari segi risiko kena rompak ke apa kan. Kita bercakap dari segi kita nak perlukan tunai boleh ditukar di luar negara. Okey, jadi bila kita bercakap sebagai modal perniagaan, kita tukar hantar ke Arano, kita dapat duit dan dijadikan sebagai modal perniagaan. Untung perniagaan tu kita tebus balik emas kita di dalam Arano. Lepas tu perniagaan berjalan, emas pun kita dapat balik. Jadi dalam masa yang sama, kalau nak tambah renovate kedai ke, tambah branch ke, emas juga peranannya boleh difungsikan sebagai modal untuk perniagaan. Okey, lepas tu yang keenam, elak kebocoran. Ini yang paling penting kita nak bagi tahu anak-anak muda ni. Okey, ataupun bukan anak-anak muda, kita sendiri pun nak elak kebocoran. Maksudnya contohlah, kita dapat bonus lah bulan tu. Macam Kak Nida, kalau Kak Nida suri rumah, okey, kita mendapat pendapatan sama ada daripada suami beri dari tiap bulan, okey, dan juga daripada hasil kita berniaga online. Jadi dua sumber pendapatan. Contoh, apa yang kita dapat tu kita belanja di bawah kemampuan. Contoh kita dapat 100, kita belanja 80. RM20 tu kita jadikan simpanan. Okey. Sriza, betul tu letak kat Arano, deposit beli motor, ada duit tu berbalik. Ya, betul. Deposit motor. Daripada kita lamsamkan semua masuk loan, tinggi kan loan bulan-bulan. Jadi sebelum kita beli berdikit-dikit emas ni, tukarkan. That's why dikatakan fungsikan emas ni, jadikan sebagai kita beli berdikit-dikit, lepas tu jadikan sebagai sumber untuk kita mencapaikan matlamat yang lain. Objektif simpan emas ni merupakan alat di mana kita boleh dijadikan sebagai pertukaran untuk kita capai matlamat. Maksudnya convert kepada aset lain. Beli emas ni berdikit-dikit, kumpul berdikit-dikit. Lepas tu kumpul 1 gram dah jadi 2 gram, 3 gram. Convert
hantar ke Arano, lepas tu terus kita dapat tunai segera. Macam Azrizal cakap, bayar deposit motor. Pelajar-pelajar kan yang nak beli motor, ada duit RM100 berdikit-dikit. Jadi macam kita kata elak kebocoran tu, maksud dia daripada duit gaji kita tu, macam tadilah dia dah pusing-pusing kat situ juga penerangan dia. Daripada duit gaji tu, sebelum macam tadi si Yati cakap dia pergi travel. Okey, sebelum travel dia rasa sayang nak berbelanja tu, asyik fikir nak menyimpan. Betul lah. Bila kita dah start ada menyimpan emas, dia ada aura emas tu. Kita hanya fikir nak menyimpan. Jadi elak bocor tu maksudnya bila dapat duit extra, cepat-cepat asing untuk emas. Beli emas ketika ada duit dekat tangan. Jangan berbelanja dulu, tunggu ada duit extra. Duit extra takkan munculnya kalau kita pegang duit kertas. Ini adalah pengalaman Kak Nida sendiri. Okey? Kalau pegang duit kertas tu, selagi ada duit dalam purse tu, selagi tu kita rasa ada lagi tu RM10. Ada lagi RM100. Ada lagi. Tapi kalau dah asing siap-siap, dah beku jadi emas, kita berbelanja, simpanan dah buat ni. Jadi kita dah ada security. Simpanan dah buat, yes. Apa yang ada, itulah yang dibelanjakan. Jangan dapat duit, tunggu baki baru nak nyimpan. Salah. Sebab takkan munculnya duit baki tu. Okay. Nanti dapat balik emas tu untung, tak mesti untungkan. Nanti dapat balik emas tu untung, tak mesti untungkan. Kak Nida tak faham yang tu. Nanti dapat balik emas tu untung, tak mesti untungkan. Okey, mungkin Kak Nida tak faham ya ayat Azrizal tu. Okey, tapi maksudnya kat sini, bagi anak muda untuk poin yang ke-6 ni, ataupun bukan anak muda, bagi kita semua, kesedaran untuk kita semua, menyimpan emas ni elak duit daripada bocor. Bak kata mentor kami, Tuan Syukur Hashim, kalau ada penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Okey, maksudnya penerangan kat sini, ubah tu maksudnya dapat duit gaji, ubah dulu. Dulu bisa kata belanja tak ada simpanan, nak tunggu ada duit extra baru fikir nak gaji, itu pun baru fikir nak simpan, itu pun masuk dalam bentuk duit tunai dalam akaun bank. Bahaya tu. Ujung bulan ambil balik. Itu namanya duit bocor. Simpanan tu bocor. Okey. Tapi kalau dah beku jadi emas, macam mana kita nak belanjakan? Kita masuk dalam pos ni. Tak boleh kan? Tak boleh belanja, tak boleh bayar dekat kedai tu. Bos, saya nak minum kopi ke makan nasi ke, saya tukar ke emas. Tak ada. Dia dah beku. Duit tu dah beku. Ingat perkataan tu, beku jadi emas. Tapi ia adalah bernilai. Yang mana nilainya makin meningkat. Jadi 1 bulan 1 gram. Dah bulan kedua dah jadi 2. Bulan ketiga dah jadi 3. Kan 2023 ni, ni 2023 mulakan ni, Gold Bar 2023 ni 1 gram. Okey, mulakan ini sebagai pemangkin, sebagai pemula, sebagai orang kata benchmark untuk kita nak mula menyimpan emas, sebagai aura untuk kita nak mulakan langkah pertama menyimpan emas. Kena paksa. Beli 1 gram 1 bulan. Bulan kedua dah jadi 2. Cukup 12 bulan, konsisten, disiplin, cukup 12 bulan dah jadi 12 gram. Kalau misalnya kata nak beli terus 12 gram, ada tak bajet kita? Kalau bajet ada kiri kanan terikat, mungkin kita tak boleh capai. Kepada mereka yang ada bajet, yes bolehlah. Tapi yang penting, disiplin, konsisten, tanamkan dalam diri, nak menyimpan emas untuk matlamat. Matlamat contohnya dana kecemasan, itu paling penting. Antara Kak Nida mula menyimpan emas sebab memikirkan perlunya ada dana kecemasan. Contoh zaman bekerja dulu, Kak Nida dah 25 tahun bekerja, sepanjang 25 tahun dulu bekerja tak kenal emas. 1 gram emas pun tak ada. Kak Nida bercakap daripada emas fizikal lah. Nak kata cincin itu pun Kak Nida memang tak suka pakai. Jadi cincin pun Kak Nida buka. Itu jadi punca Kak Nida tak minat emas, sebab Kak Nida tak minat pakai. Jadi bila dah fikirkan pasal simpanan dan juga masa depan, barulah terjumpa emas fizikal yang merupakan emas simpanan ataupun emas pelaburan. Okey, bila dah ada simpanan, kita kalau ujung bulan tak rasa kecep perut. Sebab apa? Kita dah ada emas ni, kita rasa bila terdesak hantar sekeping 2 kat Rano, kita ada tunai segera. Mulakan langkah pertama tu.
Okey, ini adalah insurans kekayaan. Maksudnya insurans kekayaan tu maksudnya kalau terdesak ke apa, dia boleh bantu kita sebagai aset yang boleh diguna pakai untuk dapat tunai segera. Okey, kalau misalnya kata kita bercakap saya ada aset rumah, boleh tak rumah kita tu membantu kita nak dapat tunai segera? Okey, emas even debu dia pun laku. 1 gram ni kan orang kata ringan je 1 gram ni sebenarnya kan. Kalau kita beli barang ringan 1 gram ni. Kalau dikeluarkan daripada kad ni memang ringan aja. Tetapi bernilai. Kalau hantar Arano dalam 200 dah boleh dapat. InsyaAllah. Okey, ikut kepada harga emas pasaran lah kan. Okey, at least kalau kita dah ada berkeping-keping, di mana yang kita dah kumpul 12 bulan tu, dah jadi berapa? Misal kata tiba-tiba anak nak laptop ke apa ke, hantar gunakan kita punya emas ini. Itulah fungsi emas. Jadi menyimpan emas dengan matlamat sebagai contoh dana kecemasan. Okey. Samalah saya Kak, tahun 2020 baru ada simpanan dalam bentuk emas ni. 2020, okey, Kak Nida start 2019. Kak Nida September 2019. Oh, jadi kita lebih kurang samalah ni. Ni Azrizal. Kak Nida ni lambat kenal emas. Okey. Jadi kita tak nak kawan-kawan kita, anak-anak muda ni buat kesilapan yang sama macam kami. Jadi kita nak berikan kesedaran, simpan emas tu daripada sekarang. Berdikit-dikit daripada sekarang. Okay? So, itu adalah 6 faktor kenapa kita simpan emas selain kita bercakap tentang kenaikan harganya. Yang penting sebagai, kalau Kak Nida, sebagai dana kecemasan. Yang nak kahwin tu, objektifnya kumpul duit kumpul emas daripada sekarang untuk dana perkahwinan. Yang dah ada anak-anak, standby untuk dana pendidikan anak-anak. Lepas tu yang kita nak objektif nak mengerjakan umrah atau haji, kumpul berdikit-dikit dari sekarang. Okay, ada satu artikel yang Kak Nida sharekan, kalau dengan duit, kos haji lebih tinggi berbanding kalau misalnya kata dengan emas, gram emas tu makin berkurangan. Jadi semak, ada satu artikel Kak Nida ada posting kat TikTok tu, boleh tengok kos emas makin kurang dengan kos haji makin kurang dengan emas. Okey, sebagai dana persaraan. Yes, dana persaraan itu penting. Okey, kita kata Kak Nida saya ada pencen, Kak Nida saya ada EPF, okay, WSP tu kan. Okey, itu biarkan itu sebagai satu kita punya dana persaraan yang dalam bentuk duit tunai. Yang ini kita standbykan dalam bentuk gram emas. Jadi 2 dana persaraan kita boleh standby. Okey, jangan lupa 1 gram, kalau misal kata 20 tahun berkhidmat, dah berapa gram dah boleh dapat kalau konsisten setiap bulan. Bayangkan nilai dia pula makin meningkat. Okey, dalam masa yang sama bila terdesak ambil je lah, boleh guna untuk Arano untuk dapat tunai segera. Lepas tu dana untuk deposit hartanah untuk Tuan Tuan Samsudin Kadir. Okey, dalam buku beliau selalu ada tulis ni. Dan ini dalam buku beliau dia tulis Bismillah, buy gold every month then convert into property. Maksudnya beli emas setiap bulan, lepas tu convert kepada property untuk hartanah. Sebab apa kita tak boleh beli macam Kak Nida cakap tadi, boleh ke beli rumah, beli tingkap dulu, bumbung dulu kan? Tak boleh kan? Tapi emas kita boleh beli sikit-sikit, lepas tu convert. Maksudnya kita convert tu maksudnya sama ada kita jual ataupun kita aranokan untuk beli property yang lebih besar. Okay, inilah peluang untuk kita melalui 4 kaedah tadi tu. Account gap boleh mula dengan 100, promosi 10 kali bayar, lepas tu belian tunai ataupun auto debit melalui account gap. Jadi peluang untuk anda menyimpan emas ni ada. Yang mana selama ini kita ingat pergi kedai emas kena ada duit ribu-riban je baru boleh beli emas. Tapi dekat Public Gold 100 pun anda dah boleh beli emas. Berdikit-dikit dek, konsisten, disiplin, paksa diri. 10% pada gaji sebelum berbelanja, asingkan untuk emas. Sekarang mungkin rasa tak perlu, untuk akan datang insya-Allah anda memerlukannya. Okey, bersedia menyimpan emas untuk keperluan akan datang. Okey, jangan lupa promosi 10 kali bayar ni masih ada lagi untuk bunga emas. Contohnya 10 gram ni boleh dapat dalam 288.86 ikut kepada pukul berapa bila kita log order. Sebab dia revise setiap 20 minit. Yang nak grab promosi, klik bio link Kak Nida.
follow nidago.com ataupun WhatsApp je kat Nida. Klik bio link, boleh terus je WhatsApp kat Nida. Daftar percuma. Paksa diri untuk simpanan anda. Kalau anda tak paksa untuk diri anda, siapa lagi nak boleh paksakan? Siapa boleh lagi yang boleh provide emas untuk anda kalau bukan anda sendiri? Beli berdikit-dikit, paksa diri konsisten setiap bulan, paling tidak 100 ataupun paling tidak 1 gram satu bulan. Cukup 12 bulan dah jadi 12 gram. Betul tak, Dik? Kalau dah 3 tahun dah jadi 36 gram. Kan? Nak adakan 36 gram dalam masa satu hari, mungkin bajet kita terhad. Betul. Kena paksa baru jadi. Yes, tak paksa tak menjadi. Macam kita kan, kita kena paksa anak-anak kita juga menyimpan emas ni. Kita kena ajar, kita kena didik diorang jangan buat kesilapan macam kita. Kita terlambat, jadi kita yang dah ada ilmu emas sedikit ni, yang kita masih lagi belajar ni, didik pula anak kita supaya diorang menyimpan dalam bentuk gram emas. Macam Su ada cerita, kata anak dah mula menyimpan dah ada 3 gram, seronok dia. Yes, baru pelajar dah ada 3 gram dalam akaun Gap. Apalagi kita yang dah dewasa ni, yang dah bekerja ataupun mungkin pesara ke apa, yang belum mula menyimpan emas, kalau ada bajet ekstra, tambahkan lebih untuk simpanan tersebut. Okey, kalau terlambat, jadi lebihkan simpanan tu lebih lagi. Macam saya paksa diri konsisten ambil 10 gram EPP. Yes, 10 gram EPP. Jadi itu adalah salah satu paksa diri sebenarnya. Paksa rela, kena paksa. Kalau tak paksa tak menjadi. Itu kita ambil EPP 10 gram setiap bulan, 288 untuk 1 bulan. Ada duit ekstra, masukkan dekat akaun Gap. Jadi tak kisahlah misal kata berbelanja terpaksa berjimat cermat. Yes, memang kita memang kena berjimat cermat zaman ni. Tambah-tambah 2023 ni lagi kena berjimat cermat. Belanja bawah kemampuan. Ada duit terus bertukar jadi emas. Kalau dalam bentuk duit kertas, otak kita ni hanya fikir untuk berbelanja. Nak raya ni kan, tak lama lagi ni Su pun dah terima banyak tempahan tu. Okey, dapat duit tu masuk akaun Gap kan. Su ada cakap nak dapat duit tempahan dia punya jahitan tu masuk akaun Gap. Ada duit ekstra daripada pendapatan, contoh income bisnes online ke, masuk akaun Gap. Tak nak terikat bulanan, masuk akaun Gap. Gold accumulation program bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan. Dalam akaun Gap, anda boleh keluarkan, ada design apa-apa anda nak pilih. Boleh ranukan secara online. Boleh jual balik secara online. Boleh simpan terus dalam akaun Gap tanpa sebarang upah simpan dikenakan. Okey, yang penting mahu tak mahu je, kaedah dah ada, peluang dah ada. Untuk anda semua yang nak menyimpan emas, mungkin berminat tapi tak tahu cara, ini adalah kaedah yang mampu milik, mudah, murah, telur dan patuh syariah. Kelulusan daripada Amani Advisor Senyum Berhad. Okey, boleh semak CJ Kepatuhan Syariahnya, boleh WhatsApp kat Nida nak lebih detail lagi tentang kaedah-kaedah ni. WhatsApp kat Nida 011-1187-6484. Alamak, kebetulan pula Kak Nida punya bateri dah tinggal 7%. Okey, sebab tak perasan tadi tak charge. Okey, so kepada kawan-kawan, terima kasih kepada Azriza support Kak Nida. Bagus Azriza. Dia support Kak Nida, Wan-nya support Kak Ita. Terima kasih sangat-sangat. Jadi one day why not satu kali kita live sama-sama. Ni Azriza, live sama-sama sharekan pengalaman Azriza tentang emas. Kak Nida suka dengar tentang pengalaman ni. Sebab apa? Dengan pengalaman ataupun testimoni ni memberikan orang kata celik kepada mungkin mereka yang belum menyimpan emas. Jadi insyaAllah ya, satu hari kita live sama-sama. Kita sharekan kita punya pengalaman. Kita bukan bercerita tentang nak baca skrip ke tidak. Kita punya pengalaman tu adalah satu excitement ataupun kita nak berikan orang kata spark ataupun informasi kepada mereka yang belum lagi tahu macam mana nak menyimpan emas. Mungkin mereka kata nak menyimpan tapi mungkin tak ada informasi. Jadi kita yang nak berikan mereka informasi ataupun pengalaman kita dan boleh memberikan mereka ilmu bagaimana nak mula menyimpan emas. Jadi pengalaman tu yang penting. Okey, benda manfaat elok dikongsi bersama. Betul Azriza, betul. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia orang berminat tapi tak tahu cara ataupun belum lagi takut kena ribu-ribuan duit ke? Tidak. Jadi inilah peluangnya. 100 pun boleh simpan emas.
Orang kata 0.3 kecil sangat. Tak apa, Dik. Tak mula tak tahu. Bila dah ada bajet mana tahu tiba-tiba ada income terpijak, duit terpijak, ini peluangnya dah ada. Start engine, besok top up aja. Asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja. Ingat tu. Ataupun misal kata nak travel, nak bawa anak jalan-jalan, ada duit, tak ada duit. Misal kata anak kita nak jalan-jalan tapi tak ada duit. Ni ambil ni sekeping, hantar Ranu pergi untuk bawa anak jalan-jalan. Kak Nida 2 tahun lepas tahun lepas. Okey. Masuk Arano dalam 15 gram. Okey, 15 gram Kak Nida tak ingat 10 gram. Macam itulah. Tak nak fikir kos perjalanan tu, hantar Arano. Ada duit, bawa anak jalan. Okey, puas hati kita pakai duit kita sendiri. Lepas tu berdikit-dikit lah bayar balik ke Arano, dapat emas balik. Okey, alamak dah signal bateri dah kong. Okey, terima kasih kepada Joy Kak Nida. Okey. Okey, terima kasih Azrizal. Okey, kepada anda nak batuk pula ni. Okey. Okey, kepada anda yang nak PM Kak Nida, klik bio link Kak Nida, didago.com ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih Azrizah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, kebetulan bateri nak habis dan juga Kak Nida pun nak batuk ni. Okey, bye. Assalamualaikum.